Maliki sentuh kulit ke kulit antara lelaki perempuan itu batal. Sama ada yang menyentuh lamis juga yang kena sentuh malmus. Tapi dalam mazhab Syafi'i juga ada pendapat kata batal yang menyentuhnya dia tidak batal yang kena sentuh. Ada khilaf sedikit. Gambarnya sama ada sentuh dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Ku ingat dengan ahli kita. Dia makan ada lidah satu, kamu nak ambil ulang, kau nak ambil ulang. Saya kata dia dah, itu dia mulut. Ingat weh, saya ada wuduk ni. Saya ada wuduk dah ni. Dekat nak masuk maya dalam wuduk dah ni. Ya, apa saya kau ada wuduk. Nak ulang, kau nak ulang. Pakai kata apa? Batal lah wuduk. Dengan automatik kita mengaku tak. Apa? Batal. Faham dia kata tak payahlah, tak payahlah. Mana ayat tadi sentuh dengan mana setubuh. Tak payah kerana kita dah batal dah. Atau mana kita sudah jadi rajah dan mazhab. Kan kita mengaji mazhab Syafi'i dulu apa yang membatalkan wuduk. Apa rukun wuduk, apa syarat sah. Jadi sudah rajah bagi kita. Apabila kita mengaji lagi mazhab Hanafi dia tafsir jama'tu. Kalau kita mengaji tafsir Hanafi ke aula masdumun nisa'i au jama'tum atau kamu jima baru batal. Sentuh saja tak batal. Kalau panggil terlari daripada makna hakiki. Asal makna lughah lah masanya sentuh kulit ke kulit. Hanafi pakai makna majaz. Bila makna majaz dia kena ada qarinah yang memalingkan daripada makna hakiki kepada makna penyamak. Qarinah dia hadis. Kerana hadis dia kuih kaki Aisyah. Nabi dia solat sallallahu Aisyah dia letak depannya macam barang macam mayat jenazah. Bila Nabi nak sujud dia kuih kaki Aisyah. Lekak kakinya. Bila dia bangun baki ketiak dia ujung olah kaki boleh. Maka tak kalau Hanafi kata ni yang dia kata sentuh dengan mana jima. Dia kan kita sentuh ni tak nak batal. Dia ada sembahyang dalam sembahyang. Pula Aisyah pada satu kala dia jaga di tengah malam tengok lupuk Nabi. Tak ada tempat tidur. Maka dia bangun gagak. Cari tahu tak. Dari kaki Nabi SAW. Dia pun undur balik. Itu banyaklah dalil-dalil balik Hanafi yang menguatkan bahawa murah dengan sentuh dia dah suruh. Maka balik Syafi'i jawab ad-dalil idza darabahu al-ihtimal saqata bihi al-istidlal. Dalil apabila ada padanya ihtimal gugur daripadanya boleh berdalil. Mana ambil ada tu buat dalil tak boleh sebab ada ihtimal. Ihtimal apa? Dia ayat tu sentuh kaki. Cerita kata di luar apa dia tutup tu mungkin dalam kain selimut. Jadi umpamanya ada ihtimal. Bila ada ihtimal gugur daripada buat dalil maka kena kekal atas asal pakai mana hakiki. Mana sentuh. Dia banyak jawab. Lepas tu mazhab Maliki dia himpun. Kok hadis dia himpun kata ditangguhkan sentuh. Az-zahirnya sentuh dengan tak berlapis. Tapi sentuh tu ditangguh sentuh bukan ini. Bukan sentuh menjadi ini. Sebab dia dah solat. Isyarat pernah kuih kaki supaya rokoknya nak turun sujud. Bukan sentuh menjadi ini. Maliki kata sentuh lelaki perempuan bukan menjadi ini tak batal. Ada pada ayat sentuh batal jika ada ini, tangguh tak ada ini. Bagaimana hakiki sebab Syafi'i tapi tangguh tak mana ini. Dia hipung dua. Ini tengok ambil ulama. Itu dia. Jadi tu kesimpulannya mazhab Hanafi tak batal juga Hanbali. Sentuh lelaki dengan perempuan. Sama ada ini atau tidak. Sengaja atau tidak. Manakala Maliki dia tafsir. Kalau sentuh dengan ini ataupun tak ini ada perasaan lazat atau batal. Kalau tidak ini tidak perasaan lazat tak batal. Tangguh tazwir ayat. Mazhab Syafi'i batal semata. Tengok. Itu baik pada kena atur kan. Kita kata tak payah kan tak payah. Bukan tak payah. Itulah Nabi kata apabila masalah khilafiyah baik dalam kurung aqaid dan juga qur'an dan fiqh, qur'an dan tasawuf, bahkan dalam ilmu adab nahwu syarah semua qiraat banyak semua tak sunyi daripada khilaf ulama selaku warasatul anbiya. Itulah.
lagi. Soalan sejawab, terangkan perbezaan solat tarawih di Masjid Umar dan Rasulullah SAW yang duduk. Nanti masalah itu tak ada khilaf. Baru-baru ni khilafnya. Nah. Jadi waktu dalam 4 mazhab kalau bercakap solat tarawih wa ya 20 rak'atan. Dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Syafi'i itu maklum dah. Dalam mazhab Hambali pun itu juga qiyam Ramadan, yakni salat tarawih wa hiya 20 rak'atan. Kalau di mazhab Hanafi pun wa hiya 20 rak'atan. Kalau di mazhab Maliki ada khilaf juga, tapi bukan khilaf kok turun, khilaf kok banyak lagi pada tu. Khilaf dia kok semaya tarawih itu berapa wis tahu? 36 rakaat. Yogi bono bukan turun kok ni. Lepas tu dalam mazhab Maliki dia ada 2 juga. Hak riwayat masyhurah ialah 20. Bermakna ittifaq 4 mazhab bahawa solat tarawih 20 rakaat. Kena cakap solat tarawih. Lepas tu kaum qadim dalam mazhab Malik 36 rakaat. Selain daripada witir, termasuk campur dengan witir pula. Kalau buat witir serakaat mana 37. Kalau witir 3 rakaat mana 39. Kalau buat witir 5 41. 36 dia juga tu. 36. Mana kilah kau tu. Ada pun masalah masalah buat 8 ni, kita nak buat 8 tak ada masalah. Hak dok kata tarawih 20 tu pun jangan cukup. Ada 2 tu ada 4 rakaat keluar, ada 10 keluar, macam-macam. Tapi tak jadi masalah asalkan kata tarawih 20 rakaat. Kalau kita nak buat berapa ikut kita, muka sunat. Tak sembahyang mula, tak ada apa lagi dah. Dia sunat. Sudah insya-Allah. Tak itu kan? Tarawih boleh 2 rakaat berhenti kan? Tarawih. Penat. Dah ada masalah. Kita ada kata je. Tarawih 20. Nak buat 8 buat. Tarawih 20. Nak buat 10 ya. Tak ada apa. Tak ada terbatas dah. Yang jadi masalahnya tarawih tu 8. Ini masalah. Jadi masalah. Sebab semua kita ulama dia panggil solat tarawih ialah 20 rakaat. 20 rakaat. Bila cakap solat tarawih, bila cakap qiyamul lail, qiyam Ramadan, tahajud itu lain. Maka tempat dia jadinya di antara hadis Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah solat sama ada bulan Ramadan dan lainnya lebih daripada 28. Tidak lebih daripada 28. Tidak lebih daripada 8, maka 3 lagi tu bahagian witir campur mari jadi 11. Maka itulah ulama kata apa tu hak dia semaya 11 tu. Sebab semaya tak lebih daripada 8 tu, kalau masa sekarang Ramadan dah habis dah. Ni apa dah ni Syawal dah ni. Kita nak semaya 8 tu boleh tak lagi? Cuba jawab. Sekarang boleh dah lagi nak semaya 8 tu. Campur dengan 3 lagi sebelah. Boleh tak kita nak semaya sebelah tu boleh tak? Tak ke dia kata Ramadan dan lain pada Ramadan. Qiyamul lail. Boleh ke tak semaya qiyamul lail? Boleh. Pas semaya 8, ya tak? Boleh tak? Ya. Campur lagi 3 sebelah. Ya, hak tu sepanjang tahun. Habis tu nama kata apa tu hak semaya? Habis tu nama kata sebanyak-banyak witir sebelah. Mana kalau kita nak niat witir boleh sebelah rakaat. Sudah semaya Isya, semaya sunat rawatib Isya. Lepas tu nak semaya witir selalu, semaya. Lepas 2 solatul lail masna nak ambil kelebihan 2 satu salam sampai kepada 10 bangun 1 rakaat lagi yang ke-11. Cukup sudah witir. Kalau nak semaya lagi tak boleh dah. Nak memang tenang, kalau sunat mutlak tak apa. Nak niat witir tak boleh, setakat sebelah je. Tu ulama kata witir. Tengok, kita lepas pada semaya tarawih 20. Nak semaya witir sebelah boleh. Jadi 31. 20 bahagian tarawih
witir sebelah di 31. Boleh. Sebab tak ada orang hak lobo ketika dia jemaah nak ambil fadilat jemaah di bulan Ramadan kerana sunat witir sepanjang tahun. Tetapi bulan Ramadan berbeza dengan witir lain, dituntut padanya berjemaah. Lalu tu kita nak ambil kelebihan jemaah dengan imam. Bila imam beri salam dekat yang ketiga ataupun yang ke-21 nak sebab campur dengan tarawih, maka ada orang tak beri salam. Bila imam assalamualaikum, dia bangun. Kenapa dia tak nak witir lagi? Dia bangun yang keempat. Lepas tu dia beri salam dia keempat, cadangnya dia nak sambung lagi, 2 lagi, 6 sampai ke 11. Kalau tidak pun yang nak bangun di tengah malam sambil sahur, dia nak sembahyang lagi. Lepas tu dia bangun. Itu ada yang gitu. Nah, ada pun kalau kata sembahyang tarawih boleh dah lagi sekarang. Awak lapar ya, ada awaknya. Boleh dah lain pada Ramadan. Tak boleh. Tu kata solat tarawih khas bulan Ramadan je. Ada pun lapar sebelah boleh semua. Niat tahajud, qiyamul lail. Dia boleh. Nah, bangun. Sama ada nak buat selalu lepas isyak, tidur dulu sekali, lelah, sekali lena. Nah, bangun sembahyang. Situ hipun 2. Boleh nak niat qiyamul lail, boleh nak niat tahajud. Tapi kalau kita sembahyang selalu lepas isyak, niat qiyamul lail je. Tak boleh niat tahajud. Sebab tahajud dia tak masuk waktu, melainkan kamu dia pada lelah. Bila kita tidur tak lelah, jam dah 1 malam tak lelah, tak buat tak lelah, bangun nak solat, niat qiyamul lail. Jangan niat tahajud kerana tidak lelah. Tapi kalau kita lelah, lepas sama ada lelah awal lagi lepas maghrib terlalu penat sangat, orang tanya panggil jenera. Tidur jenera, lelah, apa dia lagi lena lah bahasa. Orang tanya panggil jenera. Bila kita tidur lelah ataupun jenera, jaga bangun sembahyang isyak. Pukul 10 kita jaga, bangun sembahyang isyak, sudah sembahyang isyak, rawatib isyak, nak sembahyang tahajud, ya boleh masuk dah waktu kerana kita lelah tadi. Tu dia beza. Ada pun nak sebenarnya nak niat solat tarawih tak boleh, khas Ramadan je. Solat tarawih tu berapa? Tu lah kata 20 tu. Bahagia Ramadan bolehlah. Hak 8 boleh buat semua. Ada qiyam lail. Lepas pula adanya beza. Apanya beza hak semaya apa ni? Beza lagu nak tanya ni. Ana? Tanya soalan. Apa beza solat apa ni? Apa dia? Ana? Nanti dia panggil solat tarawih. Solat tarawih dia tak ada datang warid lafaz mari tarawih zaman Nabi. Tak ada kata man shalla salat tarawih, tak ada. Man qama Ramadan. Nah, fasiyahwi man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Manakala malam pula man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sebab penting kita buat dengan ikhlas. Jadi kalau main berkelahi pun tak ada artinya. Kerana kita nak berqiyam Ramadan, kita nak berdiri di waktu malam. Siang kita puasa, manakala malam kita nak menunaikan hak Ramadan ni lebih. Sayyidus syuhur, penghulu segala bulan. Kita nak tunaikan dengan apa? Panggil qiyam Ramadan. Maka qiyam bukan hanya dengan salat. Baca Quran di luar salat, zikir ke, apa saja panggil qiyam Ramadan. Maka satu daripada qiyam Ramadan berdiri malam dengan cara solat. Solat mutlak. Lepas tarawih 20 nak solat lagi. Solat mutlak. Allah Akbar sembahyang sunat. Allah Akbar sembahyang sunat. Waktu tidak terhad nak sampai ratus ribu pun. Siapa setengah sahabat beratus sembahyang. Maka berlawanan kedak dengan hak Nabi buatlah. Tak ada berlawanan. Sebab apa? Selebih-lebih mogok ialah sembahyang. Tengok. Sembahyang malam dua. Tengok. Lepas pula kalau katakanlah masa umat
buat tambahan fardu, kita fardu kata masa Umar. Kalau masa Umar buat tambahan pun masalah perintah Nabi SAW, iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutlah kamu dengan dua orang selepasku. Mana ada isyarat. Isyarat ada dah tu. Lepas aku mati nanti, rupa-rupanya akan jadi khalifah aku ni. Dua orang ni akan jadi khalifah aku. Dia panggil ada dalam isyarat. Kalau mau berhati apa suruh ikut. Tak kena Allah Ta'ala apabila dia mati, setuju tak Abu Bakar jadi khalifah? Ni dia kata dulu masa dia hidup dulu. Dia kata iqtadu. Ikutlah kamu bil ladaini min ba'di, dengan dua orang yang selepasku. Selepas mati aku, ikutlah dua orang. Siapa? Badar. Abi Bakrin, Abi Bakar, wa Umar dan Umar. Tengok, ikutlah dua orang selepas aku. Abu Bakar dan Umar. Katakanlah masa Abu Bakar buat keadaan selerak macam Nabi. Zaman Nabi SAW, yakni lepas pada solat Isyak berjemaah, ada yang balik, yang kembali pada rumah, semaya di rumah, ada yang tak kembali dan semaya di masjid. Masing-masing sembahyang itu yang ni pergi sembahyang sini, ada orang turut 2-3 orang, yang ni sembahyang ada turut seorang 2, ada yang suku masing-masing macam kita buat rawatib itulah masing-masing. Sudah ada yang balik, ada yang tak balik duduk situ, pakai begitulah. Jangan sampai masa Abu Bakar jadi khalifah pun keadaan macam tu. Apabila mati Abu Bakar, disetujukan kerana Abu Bakar tausiah dah. Orang yang menjadi khalifah pada aku dia tak Umar dah. Masa dia hidup dah. Kalau dia mati tak payah latih lagi lah Umar. Bila Umar jadi 2 tahun jadi khalifah, tak ada ubahan apa lagi. Bawa 2 tahun lebih pada tu ijtihad Umar. Dia panggil ijtihad Umar. Dia bila bulan Ramadan dia berjalan, mana-mana tengok masjid, dia tengok ini sembahyang betul ni, sembahyang betul ni. Ijtihad Umar, saya berpendapat tu ijtihad. Kalau dijadikan seorang imam, lepas tu yang lagi pakat jemaah di atas 1 orang, aku nampak aku. Ni ijtihad Umar. Lepas pada tu dengan azam dia tu jadi. Maka dia latih seorang imam, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kerana Ubay ni salah seorang qari, orang muda masa Nabi SAW. Maka latih dia jadi imam. Maka disuruh pada semua makmum ikut Ubay. Tu jadikan sembahyang qiyam Ramadan. Belum nama tarawih lagi. Belum nama tarawih lagi. Dipanggil sembahyang Ramadan. Lepas tu berapa rakaat? Tu banyak pula riwayat. Riwayat banyak. Hak yang paling banyak ialah 23 dengan witir. 23. Ada riwayat 21. 23. Umar dia tak sembahyang. Bila orang berjalan-jalan main tengok, orang sembahyang sebagian dia ijtihad, dia kata inilah sebaik-baik bid'ah, dia kata. Ni'matil bid'atu hadhihi. Tengok tu berani kata dia. Sedangkan dalam ada kata borong kullu bid'atin dalalah. Umar kata ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah inilah. Sebaik-baik rekahan inilah. Jadi siapa dia mereka di situ? Buat dengan cara betul begitu, berjemaah tiap-tiap malam begitu, latihkan kumpul begitu, mula setakat Umar. Zaman Nabi SAW dia tidak ajak gitu. Bahkan sahabat pernah kata, ya Rasulullah, kalau boleh Rasulullah tubik kami, buat kami nak maafkan dengan Rasulullah. Dia kata cukuplah mau berjemaah dengan imam, azam hati nak sembahyang jemaah subuh, itu pun cukup dah bagi. Kerana dia bimbang takut jadi keberatan umat dia. Tengok dia tubik satu malam keluar sembahyang. Pak sahabat tengok, anak tengok, selalu itu jemaah. Lepas pada tu bercakap, Allah semalam Rasulullah keluar, kami ikut sesak orang kembali, Allah tak boleh jemaah dengan dia. Duduk malam kedua tunggu. Bila tunggu dia tak keluar. Tengok kita kan. Jadi pada masa Umar menghidupkan, setelah jadi begitu, dia kata hak yang tidur tu lebih baik pada yang dia sembahyang. Apa maksud dia? Makna hak sembahyang tengah malam lebih aula. Tapi Umar dia tak sembahyang, dia sembahyang tengah malam. Hanya berjalan dia. Sebagai khalifah dia berjalan. Apa kedudukan umat dia, rakyat dia tengok berjalan. Apabila senalina sudah solat, sudah tidur baru dia sembahyang. Dia Umar dia kuat.
Dia pernah ditanya dia, "Mu kita bila Abu Bakar?" Dia kata, "Dia selalu belum tidur." "Kamu bila Umar?" "Aku lepas tidur." Ini Abu Bakar bina atas yakin. Apa yakin? Dia kita semaya tak yakin walaupun tak bangun tengah malam, tak apa semaya tak. Adapun Umar muni bina atas kuat, dia teguh. Bangun semata muni. Maknanya begitu. Jadi dia sokonglah. Lepas tu mai kata, "Kamu ikutlah dua orang selepas padaku, Abu Bakar dan Umar." Manakala Umar buat gitu, katakanlah ijtihad daripada Umar pun masalah umum hadis tadi, masalah hadis tadi. Bukan umum khusus. Kamu ikutlah dengan dua orang selepasku, Abu Bakar dan Umar. Tiba-tiba Umar lah mengadakan itu. Maka ingat, mengikutlah. Bila kita tunggu Umar buat, katakanlah 20 Umar buat, masa dah Nabi suruh, ikutlah Umar tu. Apa kita nak syak ke mana lagi? Lepas tu sahabat pula, dia kata sahabat. Bila ijtihad seorang. Yang lagi tokoh-tokoh ulama ada lagi. Uthman ada, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Umar, Ahmad bin lupa tokoh ulama saja. Mereka tak kata apa. Bersetuju di atas ijtihad Umar. Disambung bila mati Umar, masa Uthman pun terus begitu, masa Ali pun terus begitu. Sampai Ali puji pula. Inilah semoga-moga bila tengok hidup dalam Ramadan, semoga-moga Allah mencerahkan kubur Umar sebagaimana dialah mencerahkan mati. Tengok bulan Ramadan. So, sampai Umar. Tengok sahabat ke sahabat bersetuju. Main kita dah bahas sekarang. Cuba kita tengok. Secara detail, panggil cara terang macam lampu ni. Cuba tengok. Sahabat sama sahabat setuju. Sahabat itulah dalam ibarat kitab-kitab dia kata 20 ini kal ijma'. Jadi seperti ijma'. Seolah-olah seperti ijma'. Umar mengadak, yang lain bersetuju. Kal ijma'. Tengok. Itu ibarat-ibarat dalam kita. Kalau kita pandang rojok kita, yang duka ceritanya, kita banyak orang awam tak pandai nak rojok ke kitab-kitab ulama. Yang bila kata begitu hadis, kita tak tahu dengar, pening. Tak apa lagi, kita tu sekadar tu. Yang kadang-kadang masuk hati duk berasa orang tua buat salah. Orang ulama dulu salahnya berasa kat tu. Itu beratlah kita. Wala al-ulama warasatul anbiya. Paulan ulama sahabat tu. Lepas pada tu panjang. Hingga siapa orang Mekah sini dia baca ayat panjang masa Sayyidina Uthman. Siapa imam baca tu beratus-ratus ayat, yang masuk semaya siapa bawa tukar ala isihin, tukar ke semaya. Ada sana di sini. Ya boleh semaya sunat, ya qiyam tu bukan rukuk. Kita bahasa penat duduk. Bahasa kuat gagah bangun bawa nak mutian. Situ hal. Tak begini. Buat temel rukuk harakah. Bolehkah tak kena mengaji rukun qiyam tu kena betul? Ya, rukun qiyam kena betul. Rukun apa? Sembahyang fardu. Bila sembahyang sunat, harus sengaja nak duduk pun. Abang tu boleh tak tukar tak apa. Terlalu panjang baca ayat, baca surah. Sebab itu apabila dia baca panjang, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat yang kedua 1 salam. Jadi 4 rakaat, berhenti rehat. Berhenti rehat, orang Mekah berhenti rehat. Dia tidak sambung selalu rakaat yang ke-5. Berhenti celah tu. Di celah berhenti itulah ambil peluang tawaf. Tawaf diselangi dengan tawaf 7 keliling. Hak yang baca Quran tak tawaf, baca. Jadi mana selangi celah tu. Di sampai rehat. Apabila selesai tawaf pasiat, berhimpun berkumpul semula. Apabila berkumpul, sambung semaya rakaat yang ke-5, yang ke-6. 2 rakaat 1 salam. Sambung lagi rakaat yang yang ke-7, yang ke-28. Apa yang ke-28? Berhenti berehat. Maka Arab panggil tarwihatun, 1 kali berehat. Bila bayar rakaat yang ke-8, berhenti pula berehat. Tarwihatan, berhenti rehat kali yang kedua. 2 kali berehat. Tawaf. Apa mana kalau sudah tawaf siap, mai berhimpun. Sambung pula rakaat yang ke-9, yang ke-10. Sudah beri salam, bangun lagi rakaat yang ke-11, yang ke-12. Apabila salam rakaat yang ke-12, berehat pula. Bila berehat 3 kali, Arab panggil jamak tarawih.
Kalau sembahyang 8, satu je kali. Tak ada kata tarawih, kata tarwih. Nah, begitu. Satu tarwih, dua tarwih. Bila tiga tarwih panggil jamak tarawih. Orang panggil jamak sirah muntahal jumuk. Jamak daripada tarwih hadis. 3 kali berhak. Sudah tu bawah. Mari berhimpun pula. Sambung rakaat yang ke 14, rakaat yang ke-13, 14 bersalah. Sambung rakaat yang ke-15, yang ke-16. Berhenti rehat pula. Rehat kali yang ke-4. Bawah. Sudah berhimpun, sambung rakaat yang ke-17, 18. Bersalah. Sambung rakaat yang ke-19, 20. Sudah situ tak ada berehat dah. Sambung dengan witir tadi. Jadi tubik mari 4 kali berehat. 4 kali tarwihah. Tubik kelima tarawih. Lalu oleh kerana orang salah dulu dia buat macam tu, maka sembahyang ini dinamakan sembahyang tarawih. Kerana mereka berehat. Bukan berehat berhenti tidur macam kita. Berehat di samping bawah. Mana kalau orang Madinah deki. Deki mana ghibtah. Deki belah tu. Buat Ansar Madinah jadi berasa deki kat orang Mekah. Maksudnya cinta upama. Berdeki bagi kita sedangkan Mekah tempat lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Madinah tempat wafatnya dia, makam kubur di sini. Kita sama ni, tapi kita duka kita nak tawaf macam orang Mekah tak boleh. Kita tak ada Kaabah. Pasal deki kat orang Mekah macam mana nak bersama dengan dia? Maka ijtihad orang Madinah di celah tarwih 4 tu dia bubuh 4 rakaat. Dia nak ganti hak dia boleh tawaf, dia tak boleh tawaf, dia ganti 4 rakaat situ. Satu tarwihat 4 rakaat. 2 tarwihat 8 rakaat. 3 tarwihat 12 rakaat. 4 tarwihat 16 rakaat. 16 dicampur dengan 20 tarawih tadi jadi 36. Tu mazhab Imam Malik qadim. Kerana setengah pada dia dalil bagi Imam Malik, kalau tak ada dalil nak, dia panggil amalan orang Madinah. Tu amalan orang Madinah di zaman salah. Dia buat 36. Maka ulama kata ini kah orang Madinah je boleh buat. Lain pada Madinah tak boleh kerana kelebihan Madinah. Orang lain nak qiyas satu nak tiru macam tak boleh. Itu orang Madinah. Tu mazhab Malik qadim. Dapat tu tubik mari tarawih 36 dalam mazhab Malik kaum qadim. Tapi yang akhir dia patut tinggal 20. Mana klik pada 20 ittifaq 4 mazhab. Itu pasal dinamakan tarawih. Dan hikmah ditambah pula, apa munasabah ditambah ijtihad oleh umat? Kerana kita dalam hari-hari setiap hari ini sunat rawatib ada 22 rakaat. Kan? Zuhur 28 rakaat, rawatib qabliyah ba'diyah 8 rakaat. Asar 4 rakaat sebelum tak ada kemudian. Campur 12. Maghrib ada qabliyah 2, ada ba'diyah 2. Jadi 16. Isya qabliyah 2, ba'diyah 2. Jadi 18. Subuh 20. 20, subuh 22. 22. Dalam sehari-hari sunat rawatib 22. Kemudian 22 rakaat ulama buat perhatian pula, periksa pula dari segi dalil hak yang Nabi SAW muwazabah. Dia panggil muwazabah ni buat mengkali tak tinggal. Susah payah pun tak tinggal. Maka hak tak tinggal periksa mari 10 rakaat daripada 22. Hak tak tinggal semua. Mana? 2 rakaat dulu pada subuh. Tak tinggal. Hingga sampai cerah, dia ada satu perjalanan cerah pun bila nak sembahyang subuh qada, dia sembahyang sunat subuh dulu qada. Apa tu tujuh hukum? Apabila kita tinggal hak wajib qada, hak sunat qada. Kita tinggal zuhur, wajib qada fardu zuhur, sunat qabliyah ba'diyah, sunat qada. Baik. Kemudian hak yang muadzabah 2 rakaat belum zuhur. 2 rakaat belum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Jadi 6. Lepas 2 rakaat lepas maghrib jadi 8. 2 rakaat lepas isyak 10. Hak tu muadzabah dia. Maka ulama fiqh kata 10 rakaat sunat rawatib yang muakkadah. Jadi sebelum-boleh kita buat
Lepas tu hak lagi tu dulu pada maghrib 2 rakaat, dulu pada isyak 2 rakaat, dan dulu pada asar 4 rakaat, dulu pada zuhur ada lagi 2, lepas zuhur ada lagi 2. Hak tu tangguh tak? Ghairu muakkadah. Sekali-sekala dia buat 4 rakaat, sekali-sekala buat 2 je. Jadi hak 2 dia tak tinggal. Tu maka ulama kata sunat muakkadah 2 belum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 sebelum subuh,